Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Nur Anissa Husna binti Azman. Nombor matrik saya ialah 17TSK 20M1011. Saya akan membentangkan tentang keunikan adat resam di Malaysia bagi kaum Melayu. Kita mulakan dengan konsep budaya. Konsep budaya adalah suatu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial, susunan organisasi. Yang pertama adalah ekonomi, politik, agama, adat resam, kepercayaan serta sikap dan nilai. Bagi kaum Melayu, bayi yang baru lahir mestilah diazankan terlebih dahulu. Untuk bayi perempuan, mestilah diikomatkan oleh bapa atau datuk mereka. Kita teruskan dengan poin kedua, iaitu persunat atau pemberkatan. Bagi bayi perempuan, proses melakukan bersunat atau pemberkatan ini dilakukan pada mereka berumur setahun ataupun lebih, dikendalikan oleh seorang bidan yang berkemahiran. Untuk bayi lelaki pula, purata umur mereka untuk melakukan proses bersunat atau pemberkatan ini adalah 8 hingga 12 tahun ataupun sebelum balik. Okey, dikendalikan oleh Tok Mudim lah. Biasanya mereka melakukan proses ini secara beramai-ramai, secara besar-besaran. Itu adalah proses tradisional lah. Mereka berkumpul di satu tempat macam dewan. Jadi diorang akan lakukan proses mengikut turn. Seterusnya adalah perkahwinan. Perkahwinan terbagi pada 3, iaitu merisik dan meminang, bertunang dan akad nikah, iaitu majlis perkahwinan. Untuk merisik dan meminang, tujuannya adalah mengenali lebih dalam tentang latar belakang pihak perempuan. Sebagai contoh, pihak lelaki yang bertandang ke rumah pihak perempuan untuk sisi suai kenal yang lebih dalam antara kedua-dua belah pihak. Yang kedua, untuk memastikan gadis yang dihajati sudah berpunya ataupun belum. Yang ketiga adalah untuk menyatakan hajat secara rasmi. Pihak lelaki akan menyatakan hajat secara rasmi untuk meminang gadis yang diidamkan kepada keluarga pihak perempuan, dan pihak perempuan akan memberi kepastian menerima pinangan tersebut. Yang keempat adalah untuk menetapkan tarikh pertunangan. Seterusnya adalah bertunang. Bertunang adalah keluarga pihak lelaki akan bertandang ke rumah keluarga pihak perempuan mengikut tarikh yang telah dipersetujui dengan membawa rombongan hantaran seperti tipak sirih ataupun sirih junjung sebagai bingkisan utama, disertakan dengan hantaran lain seperti sebentuk cincin, sepersalinan baju, bunga rampai dan buah-buahan. Okey, hantaran cincin tersebut merupakan tanda bahawa gadis tersebut adalah tunangan orang secara rasmi. Kita teruskan dengan akad nikah, iaitu diadakan sewaktu majlis persalinan ataupun majlis perkahwinan. Akad nikah juga dikendalikan oleh Tok Kadi dan disahkan oleh wali yang sah, iaitu bapa pengantin perempuan. Bagi majlis perkahwinan mestilah disediakan dengan sebaik yang mungkin dengan mendirikan khemah, menyiapkan pelamin dan menyiapkan bunga telur. Pengantin akan diiring dengan paluan kompang semasa menuju ke pelamin sebagai tanda raja sehari. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Fadilah binti Nasaruddin, bernombor matrik 17 DXK 20F 1033. Saya akan menceritakan tentang keunikan adat resam masyarakat Cina di Malaysia. Mari kita lihat pakaian masyarakat Cina, iaitu cheongsam. Cheongsam atau baju panjang dipakai oleh wanita berketurunan Cina. Pakaian ini mempunyai leher yang tinggi, butang di bahagian bahu, bentuk yang sendat di bahagian pinggang dan belahan di kiri dan kanan kain. Pakaian ini diperbuat daripada kain sutera, satin dan lain-lain jenis kain lembu. Kemudian, sanfu. Sanfu bermaksud baju dan seluar dalam dialek Cantonese. Pakaian ini dipakai oleh lelaki berketurunan Cina. Pakaian ini merupakan baju yang longgar dan terbelah di hadapan, berkolor tinggi dan dipakai dengan seluar longgar seperti baju Melayu. Pakaian ini juga diperbuat daripada kain lembut seperti kain sutera. Mari kita lihat pula adat perkahwinan dalam masyarakat Cina. Yang pertama ialah adat merisik. Adat merisik ialah kedua belah pihak merisik latar belakang pasangan yang disukai oleh anak mereka. Hal ini kerana keluarga kaum Cina terlalu mengambil berat tentang nama, latar belakang, peribadi dan tingkah laku. Ciri-ciri ini amat penting bagi memastikan perkahwinan anak-anak mereka menjadi kekal dan bahagia. Cara mereka merisik adalah bertanya kepada rakan-rakan pasangan tersebut
serta berbincang bersama ahli keluarga. Adat yang kedua adalah adat meminang. Adat meminang dijalankan dengan menghantar seorang muainin iaitu wakil daripada pihak lelaki berkunjung ke rumah pihak perempuan. Ibu pengantin perempuan akan berbincang tentang wang hantaran, peruntukan meja makan untuk jamuan bersama muainin. Kemudian, adat bertunang. Hari pertunangan dipilih mengikut kalender Cina dan mestilah bersesuaian dengan binatang kelahiran pasangan tersebut. Perkhidmatan tukang tilik akan digunakan bagi menetapkan tarikh berpandukan Tong Su. Kemudian, upacara bertukar cincin akan dijalankan. Sebagai tanda persetujuan, perempuan tersebut menyerahkan kertas berwarna merah yang tertulis nama, umur dan tarikh lahir yang didapati daripada tukang tilik. Kemudian, pemberian hadiah daripada pihak lelaki yang dinamakan Go Dali kepada pihak perempuan sebagai tanda pertunangan. Maka, berlakulah majlis perkahwinan. Majlis perkahwinan akan dilangsungkan setelah setahun daripada tempoh pertunangan. Pada hari perkahwinan, pihak pengantin lelaki akan bertandang ke rumah pihak pengantin perempuan dan mereka akan didudukkan di atas pelamin yang disediakan. Setelah itu, pengantin akan bertemu ahli keluarga dan meminta restu daripada keluarga mertua. Upacara minum teh juga amat penting dalam adat masyarakat Cina dan masih diamalkan sehingga hari ini. Upacara ini sebagai tanda penerimaan pasangan pengantin dan mengeratkan hubungan silaturahim antara keluarga. Kemuncak majlis perkahwinan masyarakat Cina ialah jamuan makan pada waktu malam. Jamuan makan ini diadakan secara besar-besaran sama ada di rumah, di dewan dan di restoran. Pantang larang dalam masyarakat Cina. Antaranya ialah wanita mengandung dilarang untuk melakukan kerja-kerja memaku kerana dikuatiri bayi yang bakal dilahirkan akan cacat. Selain itu, mereka juga terpaksa berpantang selama 40 hari. Masyarakat Cina juga mengadakan kenduri apabila bayi tersebut mencecah umur sebulan. Kemudian, mereka juga mengamalkan adat mencukur rambut bayi seperti masyarakat Melayu kerana mereka mempercayai rambut bayi yang baru dilahirkan adalah rambut sementara. Adat kematian dalam masyarakat Cina. Apabila berlaku kematian, mayat akan dibersihkan dan dimandikan sebagai tanda penghormatan kepada si mati. Kemudian, mayat tersebut akan dimasukkan ke dalam keranda yang diperbuat daripada kayu yang diukir menarik. Mereka juga akan mengupah ramai orang untuk menangisi si mati. Semasa mengiringi mayat, pelbagai jenis lagu dimainkan. Selesai upacara kematian, ahli keluarga akan memakai pakaian yang berwarna hitam sehingga hari perkabungan tamat. Perayaan masyarakat Cina. Masyarakat Cina menyambut perayaan Tahun Baru Cina sebagai tanda kedatangan Tahun Baru mengikut kalender Cina. Orang Cina mempercayai 12 binatang menaungi kalender mereka. Semua ahli keluarga akan berkumpul untuk makan malam pada malam Tahun Baru Cina. Pada perayaan Tahun Baru Cina, buah limau mandarin dan kuih bakul menjadi keutamaan. Penutup bagi perayaan Tahun Baru Cina adalah perayaan Cap Go Mei. Sekian sahaja daripada saya tentang keunikan adat resam masyarakat Cina di Malaysia. Mari kita beralih kepada keunikan adat resam masyarakat India. வணக்கம் நான் DSK1BA இருந்து நோர் ஷுஹதா பின் Zulkifli மெட்ரிக் அணி 17 DSK20 F1037 இப்போது நான் இந்திய சமுதாயத்தின் பழக்க வழக்கங்களில் தனித்துவத்தை பெற்று முன்வைப்பேன். Saya akan menceritakan tentang keunikan adat resam di Malaysia bagi masyarakat India. Masyarakat India merupakan etnik ketiga terbesar di Malaysia, salah satu kaum yang telah menyumbangkan ke arah pembentukan negara Malaysia, masih lagi mengekalkan ciri-ciri kebudayaan tersebut sehingga kini mempunyai banyak persamaan dengan kebudayaan masyarakat Melayu, lebih jelas dari aspek kelahiran dan perkahwinan. Masyarakat India terdiri daripada pelbagai jenis suku kaum. Adat resam masyarakat India dari segi perkahwinan, Tirumanam merupakan penyatuan atau ikatan suci melalui perkahwinan oleh suami isteri agar kekal akhir hayat. Terdapat 3 jenis perkahwinan dalam masyarakat India, Baitikat Tirumanam, Tamil Tirumanam dan Dia Tirumanam. Ianya semua berlandaskan dari aspek suku kaum. Adat yang dilakukan untuk menghormati dan mendapat restu adalah termasuk dengan menyerahkan sebiji kelapa yang dilubangkan di bahagian atasnya, lalu menuangkan air susu ke dalamnya. Selain itu, memberi sirih, mencium tapak kaki kedua bapa, memberikan hadiah roti kepada bapa mertua, sari kepada ibu mertua dan wang. Pasangan pengantin akan bertukar-tukar kalungan bunga sebanyak 3 kali dan minum air susu yang bercampur pisang di dalam sebiji gelas. Setelah upacara ini dilaksanakan, ianya terus menandakan pasangan secara rasmi telah menjadi suami isteri. Masyarakat India mempercayai konsep kelahiran semula, iaitu kematian adalah ibarat tidur dan mereka akan bangun selepas tidur. Sarjana India menyatakan kematian adalah perpisahan roh dan jasad di mana jasad akan hancur tetapi kembali ke alam barzah. Mayat akan dibakar dan dikebumikan. Pelbagai adat ditentukan dalam melaksanakan upacara ini. Seterusnya,
Upacara menanggalkan tali. Tali beranggotel merupakan upacara menanggalkan tali semasa berlakunya sesebuah kematian dalam sesebuah keluarga. Tali bermaksud rantai suci perkahwinan hanya boleh ditanggalkan oleh isteri setelah suaminya meninggal dunia. Upacara Vaikarasi. Upacara Vaikarasi bermaksud setelah mandi dan dihias cantik, mayat akan dimasukkan ke dalam keranda. Lagu-lagu suci dimainkan dan saudara akan memberikan penghormatan yang terakhir kepada semati agar tenang. Ucapan Tena Adudaya Shinane Potri disebut beberapa kali sebagai menandakan upacara direstui oleh Tuhan. Mengiringi mayat mengikut lawan jam sebanyak 3 kali sebagai tanda penghormatan yang terakhir. Kuali Cati. Kuali Cati bermaksud periuk tanah liat yang mengandungi api. Kuali Cati dibawa oleh ahli keluarga si mati sama ada anak ataupun bapa. Anak sulung melakukan untuk bapa yang telah meninggal dunia, manakala anak bongsu melakukan untuk ibu yang telah meninggal dunia. Sebelum itu, pembawa kuali Cati dikehendaki mencukur rambut. Ianya adalah simbol menunjukkan bahawa mereka akan hidup lebih bahagia seperti rambut yang baru tumbuh. Slide saya yang terakhir akan menceritakan tentang perayaan bagi kaum India. Setiap bangsa dalam negara Malaysia mempunyai perayaan yang tersendiri. Bagi kaum India, mereka merayakan 3 jenis perayaan iaitu Deepavali, Thaipusam dan Pongal. Deepavali iaitu penganut Hindu akan menjalani mandi minyak yang melambangkan penyucian badan dan semangat. Selepas upacara penyucian yang melambangkan permulaan yang baru, penganut Hindu akan mengunjungi kuil di mana patung dewa Hindu akan dikalungkan dengan kalungan bunga. Thaipusam merupakan perayaan menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di atas muka bumi. Tidak semua penganut melakukan nazar. Nazar ialah bagi kepercayaan kaum India membawa maksud memohon sesuatu hajat kepada Dewa Murugan. Dan jika permohonan dikabulkan, maka satu cara tertentu diadakan sebagai tanda kesyukuran. Pongal pula merupakan perayaan yang diraikan secara beramai-ramai, iaitu dengan memasak menggunakan periuk yang diperbuat daripada tanah liat, bertujuan masa mereka menuai tanaman. Ianya adalah membawa muhibah dan persaudaraan kepada mereka yang lama terpisah. Perayaan Pongal ini boleh dianggap sebagai hari masyarakat Hindu mengukuhkan ikatan sesama mereka. Sekian, itu sahaja daripada saya. Kita move kepada slide yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan keunikan adat resam masyarakat Sabah dan Sarawak. Hai, nama saya Nurin Syazira binti Bahir. Saya akan menerangkan serba sedikit tentang keunikan adat resam di Malaysia, iaitu Sabah. Kaum Kadazan Dusun merupakan nama kaum bumi putra asli yang terbesar di Sabah. Kaum ini juga dikenali sebagai Molobu atau Mamasud, yang masing-masingnya bermaksud orang asal ataupun orang asli. Kaum etnik Kadazan Dusun menggunakan pelbagai bahasa dan dialek dengan pelbagai kebudayaan dan adat resam. Bahasa. Kaum Kadazan kerap menggunakan konsonan Z dan L dalam pertuturan seharian. Contohnya, Nalbi bermaksud habis, Tagarso bermaksud besar dan Kalaja bermaksud Dengan mempunyai sebanyak 32 etnik subkaum asli di negeri Sabah, maka dijangkakan kita dapat melihat berbagai jenis pakaian tradisi mengikut suku kaum. Kebanyakan daripada mereka masih mengekalkan corak dan warna pakaian tradisi yang asli. Warna yang amat popular ialah warna hitam. Warna ini banyak digunakan kerana pada masa dahulu, penduduk asli negeri Sabah hanya bergantung kepada beberapa jenis tanaman dan sayuran untuk dijadikan cecair pencerahan. Berikut adalah ciri-ciri pakaian tradisi kaum Kadazan Dusun Penampang. Upacara perkahwinan merisik prosesnya memakan masa berbulan-bulan. Hendaklah dilakukan di waktu pagi, manakala waktu petang dan malam adalah dilarang. Hari menghantar cincin ditetapkan. Cincin dipanggil cincin menanti mimpi dihantar waktu pagi. Cincin diletakkan di bawah bantal ibu bapa. Hantaran yang dibawa oleh pihak lelaki seperti makanan kinzir atau kerbau. Alat istiadat seperti cananggo, kinokol, tempayan, tajau. Barang sakti untuk teguhkan semangat. Tasur ialah tempat pinang yang dibuat oleh tembaga atau perak. Pesta perkahwinan di rumah perempuan sesingkat 2 ke 3 hari. Upacara adat yang khas suami isteri makan sepinggan tanda bersatu. Ibu bapa si lelaki tidak boleh berada di situ selagi suami isteri belum sah bersatu. Pesta miwaza bertandang ke rumah mentua diadakan. Pesta di rumah pengantin lelaki mestilah lebih kecil. Perkahwinan antara sepupu adalah sumbang tetapi dibolehkan dengan syarat mengorbankan kinzir sebagai membayar kepanasan. Pantang larang ibu mengandung. Tidak boleh memotong atau mengerat sesuatu, tidak boleh mengikat atau menyimpul sesuatu. Suami tidak boleh memotong rambut, tidak boleh
makan buah mengandungi air, tidak boleh bercucuk hidung kerbau atau lembu, dan tidak boleh siap telinga binatang. Pantang larang sewaktu bersalin. Suami tidak boleh berada jauh dari rumah ditakuti gangguan jin atau syaitan. Tidak boleh makan ikan bertulang keras, ikan berduri, nasi sejuk dan nasi bercampur air. Bayi tidak dibenarkan dibawa ke ruang yang terdedah seperti halaman rumah. Ditakuti diganggu oleh roh jahat seperti rogon gayah. Sahabat handai tidak dibenarkan melawat bayi sebelum upacara memberi nama. Pantang larang hubungan lelaki dan perempuan berkehendak. Perlakuan buruk dan hina seperti berkhaluat sekiranya ditangkap atau diketahui, pihak lelaki dikehendaki membayar denda atau kemaluan kepada pihak gadis. Mengandung, dipaksa berkahwin dengan gadis tersebut. Managau, bersekedudukan. Pasangan bayar kepanasan kepada masyarakat, lelaki bayar kemalu kepada perempuan. Itu saja daripada saya serahkan pembatalan ini kepada kawan saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kamek Siti Hajah binti Syafi'i. Di Sitok Kamek mau menerangkan tentang keunikan adat resam di Sarawak bagi kaum Iban. Sarawak merupakan negeri terbesar di Malaysia. Salah satunya adalah kaum Iban. Kaum Iban merupakan penduduk peribumi dan kaum majoriti di Sarawak. Kebanyakannya, kaum Iban di Sarawak menganut agama Kristian. Kaum Iban mempunyai bahasa mereka yang tersendiri, iaitu bahasa Iban. Bahasa Iban mempunyai banyak persamaan dengan bahasa Melayu. Bahasa Iban merupakan bahasa yang seragam, iaitu homogeneous. Sebagai contoh, hari ni panatai nuan, yang bermaksud anda dari mana. Pakaian tradisional bagi lelaki Iban terbahagi kepada dua, iaitu kain sirat dan dangdong. Kain sirat ini adalah pakaian asas bagi lelaki kaum Iban. Bahagian hujung kain ini dihiasi dengan sulaman dan tenunan. Sirat dipakai dengan cara melilitnya di pinggang dan di celah kangkang. Seterusnya adalah dangdong. Dangdong ini adalah kain selendang yang dipakai oleh lelaki Iban. Dangdong lebih lebar daripada bedung. Panjang dangdong tidak tetap kerana kain ini digunakan sebagai pembungkus barang-barang persembahan dalam upacara-upacara tertentu sahaja. Dangdong diperbuat daripada kain yang ditenun dengan cara ikat. Pakaian tradisional bagi perempuan Iban pula terbahagi kepada tiga, iaitu bidang, kalambi dan bedung. Bidang merupakan kain sarung yang sempit dan panjangnya cuma lebih kurang paras lutut. Bidang yang digunakan sebagai pakaian harian tidak banyak reka coraknya. Biasanya, bidang ini hanya dihiasi oleh reka corak jalur-jaluran yang berwarna-warni. Bagi kalambi pula, ia terbahagi kepada dua jenis, iaitu kalambi berlengan dan kalambi tanpa lengan. Ia dipakai oleh lelaki dan wanita Iban ketika upacara tertentu sahaja. Terdapat kalambi yang dihiasi dengan jalur-jalur yang indah dan sesetengahnya pula dipenuhi dengan figura, roh dan binatang. Dan yang terakhir adalah bedung. Bedung ini adalah kain selendang yang panjang dan sempit. Ia dihiasi oleh reka corak tenunan yang sangat halus. Panjang bedung hampir sama dengan sirat. Ia dipakai di bahu sebagai selendang atau diselempangkan di badan seperti pangkahan di dada dalam upacara-upacara rasmi. Bagi perkahwinan, ia terbahagi kepada tiga, iaitu merisik, meminang atau bertunang, dan yang terakhir adalah majlis perkahwinan. Merisik adalah adat yang wajib diikuti. Adat merisik akan dijalankan apabila seorang teruna telah berkenan kepada seorang gadis. Ibu bapanya atau wakil akan pergi ke rumah si gadis untuk merisik, bertujuan untuk menanyakan persetujuan pada pihak si gadis. Untuk meminang atau bertunang, rombongan meminang daripada pihak lelaki akan disertai oleh 5 hingga 10 orang yang terdiri daripada golongan orang-orang tua. Dan yang terakhir adalah majlis perkahwinan. Ia dimulakan oleh pihak lelaki di mana mereka akan menyediakan barang-barang atau hantaran yang akan diberikan kepada pihak perempuan. Keluarga pihak perempuan akan membuat persiapan seperti memburu binatang untuk dijadikan lauk kepada tetamu yang akan datang. Pasangan ini akan mengenakan pakaian tradisional semasa majlis perkahwinan. Walaupun mereka sudah sah sebagai suami dan isteri, mereka tidak boleh tidur bersama selagi masih ada bunyi-bunyi yang membawa kepada petanda buruk. Mereka akan dipisahkan sementara waktu sehingga semua petanda buruk tersebut tiada lagi. Kaum Iban juga mempunyai pantang larang yang mereka patut patuhi. Antaranya adalah pantang larang ketika makan. Seseorang harus menjaga kebersihan diri dan tangan. Mereka dilarang meminum air sebelum dan semasa makan. Selepas makan, mereka dilarang tidur dan mandi. Bagi pantang larang ketika tidur pula, mereka dilarang menunjuk dahan rebut di atas pokok. Dilarang tidur di kawasan terlalu bersih atau cantik kerana percaya kawasan itu berpenunggu. Seterusnya adalah pantang larang untuk bersukan. Mereka tidak dibenarkan mandi selepas bersukan. Bagi pantang larang budaya mengurut pula, mereka dilarang mandi selepas berurut kerana boleh menambahkan lagi kesakitan dan keuzuran. Dan yang terakhir adalah pantang larang semasa mengandung. Mereka dilarang menggali parit di kawasan padi atau di
di mana-mana sahaja. Dilarang memotong pokok yang menjalar di atas tanah kerana dibimbangi akan menghalang pendarahan yang berterusan semasa melahirkan anak. Dilarang menuang minyak ke atas tapak tangan untuk disapu pada rambut bayi yang bakal lahir agar tidak bernanah. Akhir sekali, suami dan isteri tidak boleh mengetuk telur menggunakan pisau atau kayu kerana dikuatiri bayi itu akan cacat penglihatannya. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.